Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Malaysia saya ucapkan. Anda bersama saya Jannah Jalidar dalam program 7 Soalan KPT, dan pada hari ini kita akan mengupas tajuk berkenaan sesi projek B10 Sepantas Kilat, dan bersama kita di studio pada hari ini adalah Datuk Dr. Pekan Ramli, iaitu Timbalan Setiausaha Bahagian Seksyen Sukan Kementerian Pengajian Tinggi. Selamat datang Datuk ke studio kami pada hari ini. Terima kasih. Apa khabar? Baik. Baik, Datuk, kita tahu di hadapan saya ini ada senaskah buku Sepantas Kilat B10 ini. Jadi mungkin Datuk boleh ceritakan sedikit, orang ramai ingin tahu apa itu B10 Sepantas Kilat. Okey, projek B10, nama pun B10 tu kan. Sebenarnya B10 tu adalah bawah 10. Okey. Sebab kita katakan B10, sebenarnya ini satu projek larian bawah 10 saat. Satu impian bagi kita kalau kita dapat melahirkan satu pelari pecut di negara kita yang dapat berlari di bawah keupayaan manusia biasalah, iaitu yang pencapaian yang luar biasa, boleh berlari di bawah 10 saat dalam jarak 100 meter. Ini adalah satu projek, kita katakan satu projek berimpak tinggi, dan orang kata satu projek yang dinantikan oleh kita sebenarnya. Bagaimana tercetusnya idea untuk mengadakan program ini? Okey, saya sebenarnya dulu pun saya banyak orang kata terbabit dalam olahraga ni, membuat liputan dan sebagainya. Tetapi bila saya melihat di peringkat dunia, kita mempunyai lebih kurang hampir 150 pelari-pelari pecut yang berjaya melakukan catatan di bawah 10 saat. Tetapi di peringkat negara kita memang belum ada. Tetapi di peringkat Asia Tenggara ni, yang membuatkan saya rasa teruja sangat nak mencetuskan idea ni apabila saya melihat pelari Indonesia, lalu Muhammad Zuhri pada 2018 dulu, dia berjaya mencatatkan satu catatan masa yang sangat baik, iaitu 10.03 saat. Dah dekat sangat dengan bawah 10 saat. Dan dia juga merupakan juara remaja dunia pada tahun tersebut. Jadi saya nampak ini satu perlumbaan yang sangat baik bagi kita kalaulah kita dapat juga mencari atlet ataupun potensi atlet yang boleh break that barrier 10 saat ni. Ini satu sejarah yang bakal tercipta lah. Dan kebetulan pula kita juga ada pelari yang pada waktu itu saya dapat melihat Khairul Hafiz Jantan boleh melakukan catatan 10.18 saat. Jadi nampak dah dekat ni, dah dekat dah. Itu sebabnya saya merasakan bahawa kita perlu berlumba, kita perlu bersaing, kita perlu melakukan sesuatu yang orang tak terfikir pada waktu itu untuk kita melancarkan satu projek khas. Kalau kita berikan tumpuan dengan hanya beberapa saat saja lagi kan, why not kita cuba that project. Dan alhamdulillah kita dapat lihat di peringkat Asia ni ada 9 pelari pecut. Di peringkat Asia Tenggara, di peringkat Asia ada 9 daripada 8 orang atlet. Atlet China, atlet Jepun dah buat bawah 10 saat. Dan juga atlet di peringkat negara di Timur Tengah sana, dia seperti pelari daripada Qatar dan Bahrain. Tetapi kita di peringkat Asia Tenggara inilah lalu Muhammad Zuhri Indonesia ni dengan Khairul Hafiz Jantan, dan tiba-tiba sekarang kita dah ada muncul seorang lagi pelari muda yang dah buat 10.09 saat tanpa pergi berlatih di luar negara pun, iaitu Muhammad Azim. Jadi itulah antara perkara yang perlu kita lihat ke depan, yang saya bersyukur juga apabila projek ini diterima oleh KPT dan mengangkatnya sebagai satu projek Bitara dengan peruntukan yang telah diluluskan untuk kita meneruskan projek ini sebagai satu impian rakyat Malaysia lah, bukan impian KPT saja. Betul. Baik Datuk, bila agaknya jangkaan sasaran untuk mencapai matlamat ini? Okey, kita sekarang ini bermula dengan fasa pertama lah, iaitu pemilihan pelatih-pelatih untuk projek B10 ni. Dia dah terlewat setahun disebabkan PKP. Kita untuk tahun ini kita dah melakukan 3 trial untuk memilih atlet berdasarkan kepada beberapa ujian yang kita buat, larian untuk 30 meter, 60 meter dan beberapa ujian fizikal yang terpaksa mereka lalui. Dan kita jangkakan sebelum penghujung tahun ini kita akan riliskan senarai pelatih yang berjaya melepasi ujian tersebut. Dan sehingga Julai lalu kita telah jawatankuasa panel penilaian telah endorse 3. Tapi yang lain tu mereka perlu datang sekali lagi selepas SUKMA dan juga
selepas kejohanan olahraga pada bulan Oktober ni nanti, satu kejohanan olahraga di peringkat kebangsaan, barulah kita akan panggil semula mereka. Dan kalau mereka melepasi ujian ini, sasaran kita untuk tahun pertama ni, kita akan dapat mengenal pasti pelatih untuk projek B10 ini antara 5 hingga 10 pelatih yang akan diumumkan oleh Yang Berhormat nanti. Itulah perancangan kita setakat ini. Betul. Kita tengok idea ni nampak sangat besar. Jadi bagaimana pula pelaksanaan B10 sepantas kilat ini dilakukan, Datuk? Okey, kadang-kadang kita percaya kepada buatan barangan luar negara lah, tetapi kali ini kita perlu percaya kepada tenaga-tenaga pakar, bekal-bekal pelari pecut yang kita ada, yang kita integrate mereka, kita gabungkan mereka semua untuk menggunakan segala pengalaman yang mereka ada supaya mereka dapat membimbing bakal-bakal pelari pecut ini menuju ke arah mencapai sasaran bawah 10 saat. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita juga mempunyai tenaga-tenaga pakar akademik di IPT kita ada. Selalu mereka bercakap, mereka pakar pemakanan, mereka pakar tentang biomekanik dan sebagainya. Inilah peluang kita, inilah peranan kita di peringkat KPT ini untuk menggembeling mereka, mengumpulkan mereka untuk sama-sama turut terbabit dalam projek ini supaya kita akan bangga, supaya satu hari nanti juga kita berharap projek ini kalau kita berjaya, kita akan menjadi preference atau rujukan kepada negara serantau ini. Kalau boleh, kita lah yang pertama yang akan break that bawah 10 saat, kerana kita tahu cabaran terdekat bukan saja daripada pelari pecut Indonesia, bahkan sekarang ni pelari pecut daripada Thailand baru berusia 16 tahun pun dah buat bawah 10.1 saat, 10.1 saat macam tu, 10.3 saat tak salah saya. Datuk, berapa pula jumlah atlet dan juga pelatih yang terlibat dalam projek ini? Untuk jumlah pelatih ni kita tidak mensasarkan terlalu ramai. Untuk fasa pertama ni kita mengharapkan kita akan dapat lebih kurang dalam 10 pelatih. Sebab untuk mereka melepasi ujian ini sebenarnya sangat tough lah. Sebab kita daripada ujian ni kita dah dapat kita punya pakar-pakar dalam bidang ini melihat mereka kalau dapat melepasi ujian yang telah ditetapkan ini, jadi mudahlah untuk mereka meneruskan orang kata cabaran untuk mereka membangunkan atlet tersebut untuk melatih mereka. Tetapi kalau mereka tak dapat melepasi ujian ini, jadi maksudnya kita akan lambatlah tempoh kita nak mematangkan mereka. Sebab projek ini kalau mengikut pada cadangan asal, kita akan pergi untuk fasa pertama untuk 5 tahun pertama ini. Tetapi orang akan berkata nanti kalau tak capai adakah ia satu kegagalan? Tetapi bagi saya kalau tak tercapai bawah 10 saat itu, kita perlu berfikiran positif. Kerana kita ini bila kita mengumpulkan pelatih-pelatih pelari pecut bawah 10 saat ini untuk tempoh 5 tahun, saya percaya kita akan dapat melihat atlet-atlet kalau tak boleh lari bawah 10 saat pun, mereka akan mampu berlari dengan catatan masa 10.1 ataupun 10.2 saat. Dan kalau mereka pool of pelatih ini boleh berlari di bawah 10.1 pun 10.2, kita akan menguasai acara 100 meter, 200 meter, 4 kali 100 meter di peringkat Asia Tenggara dan juga di peringkat Asia. Jadi maksudnya tidak timbul soal kegagalan sebenarnya bagi projek ini. Baik Datuk, kita tahu ini projek berimpak besar. Jadi bagaimana dengan kosnya? Adakah kos ni pun besar? Mungkin boleh Datuk kongsikan? Ya, sebenarnya kalau kita melihat kepada kos, kita telah mendapat peruntukan yang tidaklah begitu besar. Tetapi saya kira untuk tempoh 4 atau 5 tahun ini, ia mampu menampung projek tersebut. Dan peruntukan tersebut juga telah pun kita salurkan dan letakkan di bawah Pusat Sukan Tumpuan Olahraga kita di UPM. Tetapi kalau kita nak menggunakan kepakaran luar, saya rasa kos itu akan meningkat berlipat kali ganda. Jadi saya rasa kos yang kita terima setakat ini, yang saya rasa saya tak perlu revealkan berapa lah kos dia. Saya rasa ini sudah memadai untuk kita melaksanakan program ini untuk 3 ataupun 4 tahun yang akan datang. Mungkin ada perancangan kepada sukan-sukan lain selain daripada larian, Datuk, selepas ini? Ya, kita dah mula sekarang ini. Kalau kita melihat dalam konteks pembangunan sukan di peringkat prestasi tinggi dan juga sukan-sukan yang boleh kita ketengahkan sehingga kita dapat bersaing di peringkat kebangsaan. Sekarang ini beberapa sukan IPT kita dah berada di level kebangsaan sekarang. Contohnya kalau hoki wanita di PKS Hoki Unit 10, pasukan hoki wanita IPT dah muncul juara 3 tahun berturut-turut Piala Women Malaysia tu. Dan kemudiannya kita juga merupakan naib juara Liga Hoki Wanita Kebangsaan. Itu untuk
untuk hoki wanita. Kita juga mempunyai pasukan yang beraksi dalam bola sepak, umpamanya PKS bola sepak kita UiTM yang beraksi dalam Liga Malaysia. Kita juga ada pasukan hoki kita yang beraksi, hoki lelaki kita daripada UiTM yang beraksi dalam Liga Hoki Kebangsaan. Dan yang terbaru kita mempunyai pasukan sepak takraw yang sekarang dah layak beraksi dalam STL Premier League selepas kita muncul naik juara Division 1 tahun ini. Jadi ini antara sukan-sukan yang telah kita kembangkan untuk pergi ke aras yang lebih tinggi. Dan saya harapkanlah lebih banyak sukan selepas ini yang kita rancang, yang kita plan sekarang ni supaya semua sukan-sukan yang kita berikan keutamaan di IPT ini akan berada di level paling tak ada di level peringkat kebangsaan. Kita doakan bersama-sama agar atlet-atlet kita di IPT mencapai target yang kita sasarkan itu tadi. Baik Datuk, terima kasih banyak kerana sudi bersama kami pada hari ini. Kita ada banyak lagi sebenarnya nak mengupas, nak bincang mengenai projek ini Datuk, tapi ini sahaja masa yang kita ada. Baik, terima kasih Datuk. Dr. Pekan Ramli, iaitu Timbalan Setiausaha Bahagian Seksyen Sukan Kementerian Pengajian Tinggi yang sudah berkongsi banyak maklumat dan input kepada kita pada hari ini. Baik, terima kasih untuk penonton 7 soalan KPT untuk kali ini. Saya undur diri, Janah Jalidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.